Salam sejahtera, saya Lizaki anak John Jeffrey Sirabung. Bersama dengan saya, Cikgu Ajen anak Nigor dan Cikgu Melina anak Petrus Jonis yang akan membentangkan kajian kami iaitu Sistem Ejaan Bahasa Bidayuh Bau. Kajian ini ialah mengenai pembinaan Sistem Ejaan Bahasa Bidayuh Bau yang merupakan salah satu usaha menyokong hasrat komuniti Bidayuh yang mahu bahasa ibunda mereka turut dipelajari secara formal khasnya di sekolah. Objektif kajian ini ialah untuk mengenal pasti fonem bahasa Bidayuh Bau dan menentukan padanan hurufnya. 4 soalan kajian ialah, yang pertama ialah apakah fonem vokal bahasa Bidayuh? Soalan kedua ialah apakah fonem konsonan bahasa Bidayuh? Soalan ketiga ialah apakah padanan huruf bagi setiap fonem yang telah dikenal pasti? Dan soalan keempat ialah apakah maklum balas pengguna terhadap sistem ejaan yang dicadangkan? Kajian dijalankan dengan cara mendengar sebutan perkataan dalam pertuturan dan seterusnya membuat transkripsi fonetik dan fonemiknya. Data juga diperolehi daripada daftar kata yang telah dibina oleh Encik Ajen Nigor sejak tahun 1981. Daftar kata ini mengandungi lebih 5,000 patah perkataan. Sebanyak 138 patah perkataan telah dipilih untuk dibuat transkripsinya bagi mengenal pasti binaan fonemnya. Selepas meneliti binaan fonem data yang ada, kami kenal pasti ada 12 fonem vokal dan 18 fonem konsonan. Ini akan diterangkan dengan lebih lanjut oleh Cikgu Melina. Silakan. Vokal depan untuk bahasa Bidayuh terdiri daripada 4 jenis, iaitu vokal depan sempit yang dibunyikan dengan I, bunyi I. Yang kedua ialah vokal depan separuh sempit yang dibunyikan sebagai E, vokal depan separuh luas yang dibunyikan sebagai E, dan vokal depan luas yang dibunyikan sebagai A. Contoh kehadiran vokal depan luas, vokal depan sempit dalam perkataan ialah, contohnya ialah iyo ataupun ikin. Untuk vokal depan separuh sempit, contoh kehadirannya adalah dalam perkataan dan contoh vokal depan separuh luas ialah contohnya yang hadir dalam perkataan Dalam bahasa Bidayuh, vokal depan separuh sempit dan vokal depan separuh luas merupakan dua fonem yang membezakan makna. Sebab jika dilihat dalam pasangan minimal perkataan dan kedua-duanya apabila digunakan dalam perkataan tersebut akan membezakan makna. Dalam perkataan merujuk kepada perkataan yang merujuk kepada kata seru, manakala adalah merujuk kepada kata ganti nama diri orang ketiga. Oleh sebab itu, vokal depan sempit, separuh sempit dan vokal depan separuh luas ini adalah bertaraf fonem. Dan fonem vokal yang keempat ialah vokal depan luas. Vokal depan luas ini contohnya yang hadir dalam perkataan ayu. Yang dibunyikan sebagai A dan contohnya hadir dalam perkataan ayu. Vokal seterusnya ialah vokal belakang. Vokal belakang dalam bahasa Bidayuh boleh dibahagikan kepada 3 jenis, iaitu vokal belakang sempit, vokal belakang separuh sempit dan vokal belakang separuh luas. Vokal belakang sempit ini diwakili dengan huruf U dan dibunyikan sebagai U. Contohnya yang hadir dalam perkataan umoh. Dua vokal belakang, iaitu vokal belakang separuh sempit dan vokal belakang separuh luas,
merupakan dua vokal yang bertaraf fonem sebab dua vokal ini boleh membezakan makna. Kod dan kod. Kedua-dua perkataan ini adalah berbeza maksudnya jika dibunyikan sebagai vokal belakang separuh sempit dan vokal belakang separuh luas. Dalam perkataan kod ini adalah merujuk kepada ketinggian, manakala kod adalah merujuk kepada batuk. Jadi kod dengan kod ini merupakan dua perkataan yang membezakan makna. Oleh sebab itu, vokal belakang separuh sempit dan vokal belakang separuh luas ini adalah dua fonem yang membezakan makna. 5 daripada 7 fonem vokal teras ini jika melalui proses nasalisasi, iaitu jika disengaukan, akan menghasilkan satu lagi bunyi yang bertaraf fonem. Contohnya, pasangan yang pertama, A dan A. Misalnya dalam perkataan tumak dan tumang. Tumak maksudnya ialah tumbang, manakala tumang maksudnya ialah yatim. Kedua-dua fonem ini iaitu A dan A dipadankan dengan huruf E dalam tulisan. Pasangan kedua pula ialah Misalnya dalam perkataan ringyak yang bermaksud pandai panjat dan perkataan ringyang iaitu kilauan. Ringyak, ringyang. Kedua fonem ini iaitu dan pasangan sengaunya diwakili dengan huruf yang sama iaitu huruf I dalam penulisan. Pasangan ketiga ialah I seperti dalam perkataan ikian dengan pasangan sengaunya I seperti dalam perkataan mirih dan pingirih. Ikian maksudnya ialah ikan, mirih beli dan pingirih merupakan budaya kerjasama. Kedua fonem ini iaitu I dan pasangan sengaunya I dipadankan dengan huruf yang sama iaitu huruf I. Pasangan keempat ialah fonem O dan pasangan sengaunya O. Seperti yang dapat dibezakan melalui pasangan minimal tongon dan tongon. Tongon ialah lurus, manakala tongon artinya ialah pokok ataupun batang. Dan kedua-duanya iaitu O dan pasangan sengaunya O diwakili dengan huruf O. Ini bermaksud huruf O digunakan untuk mengeja 3 fonem iaitu O, dan O. Pasangan yang akhir sekali ialah U dan U. Seperti yang dapat dibezakan dalam perkataan timun iaitu timbunan dan perkataan timun iaitu sama maksud dengan perkataan bahasa Melayu timun. Kedua fonem ini iaitu U dan U, kedua-duanya diwakili dengan huruf U. Sementara itu, terdapat 18 fonem konsonan, termasuk hentian glotis. Dan padanan setiap fonem ini dengan huruf ruminya adalah seperti yang ditunjukkan dalam jadual yang sedang dipamerkan di skrin. Uniknya ialah hentian glotis. Untuk hentian glotis disarankan tidak dipadankan dengan mana-mana huruf atau simbol. Pada pendapat kami, ini akan lebih memudahkan penulisan.
Sistem ejaan ini telah dipraktikkan dalam penghasilan buku Literasi Sinar Bidayuh Rami Bipatun. Buku ini mengandungi 50 rangkap pantun. Setiap pantun mengandungi ejaan yang disarankan dan ejaan alternatif. Disertakan juga QR Code yang merupakan pautan kepada video yang dimuat naik ke media sosial. Video-video ini boleh membantu para pembaca untuk mendengar sebutan sambil melihat ejaan yang ada pada buku ini. Bersama dengan saya, juga salah seorang daripada pembaca buku ini, iaitu nama saya Puan Susan Anak Juhin. Saya mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Bau dan mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 6. Jadi, saya juga telah mengajar Bahasa Bidayuh tahap 3 di UNIMAS pada tahun 2016, mengambil alih kumpulan pelajar linguistik yang diajar oleh Encik Ajian Nyigor yang mengajar mereka di tahap 1 dan tahap 2 bersama dengan Puan Melina Petrus. Pada pandangan saya, buku Rami Bipatun ini merupakan satu koleksi koleksi pantun-pantun dalam bahasa Bidayuh yang boleh dijadikan rujukan oleh generasi muda maupun generasi tua untuk menambah koleksi mereka dalam mengetahui dengan lebih lanjut lagi jenis-jenis pantun yang terdapat dalam bahasa Bidayuh seperti yang kita tahu dalam ini ada pelbagai jenis pantun dalam ini. Pantun nasihat ada juga pantun berkaitan dengan kanak-kanak, remaja dan juga berkaitan dengan cara hidup Bidayuh itu sendiri. Baiklah Puan, pada pendapat Puan, sistem ejaan manakah yang menjadi pilihan Puan? Adakah ejaan yang disarankan berdasarkan hasil kajian ini ataupun ejaan alternatif? Berdasarkan pendapat saya lebih memilih untuk menggunakan sistem ejaan yang disarankan dalam kajian inilah. Contohnya untuk perkataan sakit yang disarankan, bahasa Bidayuh yang disarankan monam, tetapi alternatif ialah mondam. Kebarangkalian pelajar untuk menyebut mengikut ejaan suku kata itu amat tinggi Jadi apabila mereka menyebut mondam untuk monam jadi seolah-olah macam sebutan itu nampak agak pelat macam orang yang baru belajar sedangkan sebutannya ialah monam jika untuk Bidayuh Jagoy. Terima kasih Cikgu Susan atas maklum balas dan pendapat yang diberikan berdasarkan kajian yang telah kami hasilkan. Okey, jadi saya juga merasa sangat bangga sebab telah dijemput untuk memberi pendapat walaupun sedikit dalam memberi maklum balas tentang hasil kerja anda semualah. Terima kasih kerana sudi menjemput saya juga. Sama-sama. Rugi manah ku puluh limu, tongo na Jawa, paguh ku nobong. Sindiak-sindiak ku yak berapa doh muu, tolah otin ku mok sekia jobong. Dusah negehnya 10.000, pagu do 10 bolak badan. Jakak ku poyak, muu selalu bidu. Watki tak pagi, seon keh tak bidapot. Selain menulis pantun, kami juga mengguna sistem ejaan ini untuk menulis lirik lagu. Nikmatilah lagu Joget Bung Bratak.
Dengan mun sangon boli baru Sampai mun kining piin ayak Jatuh mamu diri buan Mong brataku po sumuk babay Dapat iti jikot si jarah Ro oda ti pikir bidana Mong bratak topat tomoa God kanti rami-rami Bidapot badi ayu Toti kuru pagu-pagu Soto sama bimadi God kanti rami-rami Bidapot badi ayu Toti kuru pagu-pagu Soto sama bimadi Dengan mun sangon boli baru Sampai mun kining piin ayak Jatuh mamu diri buan Mong brataku po sumuk babay Dapat iti jikot si jarah Ro oda ti pikir bidana Mong bratak topat tomoa God kanti rami-rami Bidapot badi ayu Toti kuru pagu-pagu Soto sama bimadi God kanti rami-rami Bidapot badi ayu Toti kuru pagu-pagu Soto